What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verdo. Alright guys, kalau sebelum ni aku ada buat satu video penerangan tentang devil fruit setuntas yang boleh untuk kita dapat faham bersama tentang how the devil fruit works dan jenis-jenis devil fruit yang ada dalam dunia One Piece. So akan datang aku akan menghasilkan satu video berkenaan teori awakening Luffy. But before that, aku nak kita sama-sama faham konsep devil fruit ni macam mana dan fahami all sorts of subkategori yang ada dalam sesebuah devil fruit tu. Yes, kita faham setakat ni devil fruit yang paling banyak subkategori adalah Zoan kan. Yalah, sebab dia ada kategori normal Zoan, ancient Zoan, mythical Zoan dan Zoan buatan, Smile. But actually sebenarnya dalam kelompok Paramecia sebenarnya, dalam keadaan kita sedar atau tidak, sebenarnya ada juga beberapa subkategori yang lain selain daripada special Paramecia milik Katakuri. So hari ni aku nak discuss pasal tu dan nak kupas sedikit berkenaan awakening devil fruit. Seterusnya dalam next video aku akan terangkan berkenaan possibilities awakening si monkey D. Luffy. Alright, before we begin, kat sini aku nak minta jasa baik korang semua untuk kita sama-sama support channel Faz Sensei, which is channel baru untuk PK Studio lepas channel diorang kena ban baru-baru ni. Jom guys, kita support channel Faz Sensei supaya channel dia dapat naik balik bilangan subscribersnya dan untuk boostkan balik motivation diorang so that diorang lebih bersemangat untuk menghasilkan konten. Dan begitu juga channel ID Studio yang sebelum ni dah ada beberapa ribu subscribers, but now setakat video ni dihasilkan, dia baru ada 548 subscribers lepas channel dia kena ban baru-baru ni. So jom guys, kita sama-sama berikan sokongan kepada dua channel ini so that channel diorang dapat naik. Alright, thank you for your support and now jom let's proceed with the content. Hari ini ranca, di sini ranca, di sana ranca berdosa. Di sana mau ranca, di mana-mana ranca, mana-mana ranca berdosa. Awakening pada asasnya adalah the next level of unlocking the devil fruit powers. Perkara ini didedahkan sendiri kepada kita oleh Doflamingo yang telah membangkitkan atau awakenkan devil fruit Paramecianya. Ketika Luffy mengasak Doflamingo menggunakan gift force-nya, Luffy menjadi tercengang setelah Doffy mengeluarkan benangnya dari dalam tanah. Kemudian Doffy pun menerangkan bahawa devil fruit mampu untuk melakukan perkara yang bahkan lebih daripada itu. There is a whole new world of possibilities after the awakening. 悪魔の実の能力にはまだ覚醒という Dan ketika devil fruit awak telah awaken, ia bukan sahaja memberi kesan kepada diri awak sahaja, bahkan persekitaran awak juga. Dan setelah pernyataan Doflamingo itu, dia telah mempamerkan keupayaan awakeningnya. Dan kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, setelah apa yang Doflamingo tunjukkan kepada kita berkenaan konsep awakening, banyak teori telah keluar berhubung dengan awakening dalam One Piece. Dan ada juga yang menspekulasikan dalam One Piece community bahawa konsep awakening yang Doflamingo ni bagi tahu sebenarnya tidaklah boleh diaplikasikan kepada semua devil fruit. Contohnya, kita pernah tengok pun awakening untuk devil fruit Zoan semasa pencerobohan Luffy ke dalam penjara Impel Down. Dalam chapter 544 muka surat 10, Crocodile telah menjelaskan bahawa Jailer Beast telah awakenkan kemampuan devil fruit mereka. Cuma menurut Crocodile, awaken Zoan tidaklah sama seperti Paramecia atau seperti yang Doflamingo terangkan, kerana awakening Zoan akan meningkatkan ketahanan badan dan kekuatan tubuh badan mereka. Dan kalau kita boleh tengok, tubuh badan mereka juga slightly besar dari Zoan normal yang sepatutnya. Dan ada juga teori berhubung dengan awakening devil fruit Hito-Hitonomi yang dimakan oleh Chopper. Dan teori ini juga sangat popular yang aku juga sangat setuju. Cuma kita semua sedia maklum yang Chopper telah menciptakan satu drug yang diberi nama Rumble Ball supaya dia dapat transform menjadi reindeer raksasa. But still, ciptaan ini sangat-sangatlah unik dan signifikan dari Chopper dalam siri One Piece. Sebelum time skip, kita boleh tengok Chopper memerlukan Rumble Ball untuk alter perubahan Zoannya. Namun sekiranya dia ambil berlebihan, dia akan bertukar menjadi a giant monster. And of course, Rumble Ball tu akan memberi kesan kepada kemampuan devil fruitnya. Jadi secara teorinya, mana-mana devil fruit Zoan user yang mampu untuk lakukan perkara yang sama macam Chopper, yang mampu untuk berubah menjadi bentuk monster, sangat-sangat jarang untuk kita lihat. So first,
Transformation Chopper adalah memberikan Chopper kawalan yang lebih baik terhadap kemampuan Devil Fruitnya, yang mana dia merubah bentuk tubuhnya. Dan perkara ini juga kita pernah lihat sebelum ini, which is seperti yang dipamerkan oleh agent CP9 sebelum ini yang bernama Kaku. Dia mampu untuk merubah bentuk tubuhnya dengan Devil Fruit zirafahnya itu. Cuma untuk Chopper ni, apa yang uniknya adalah berkenaan Monster Pointnya itu. So kalau Rumble Ball memberikan kawalan yang baik kepada Chopper terhadap Devil Fruitnya, dan dengan mengambil terlalu banyak Rumble Ball, ia akan membuatkan Chopper sepertinya unlock his Awakening Zoan power, yang mana sebelum time skip Chopper belum lagi dapat kuasai Monster Point. Dan kalau kita tengok perbandingan Monster Point dalam keseluruhan siri One Piece ini, Devil Fruit Zoan yang boleh dibandingkan pun hanyalah The Jailer Beast. Chopper menjadi semakin besar, dia menjadi semakin kuat, dan berkemungkinan ketahanan badannya meningkat, dan begitu juga berkemungkinan tahap pemulihan dia juga akan menjadi semakin cepat. So ini adalah beberapa expectation daripada fans berkenaan Awakening Devil Fruit Zoan. Dan perkara ini sangat berbeza daripada penyataan Doflamingo dan Awakening Doflamingo. Tapi selain dari Zoan Devil Fruit, ada juga Devil Fruit Paramecia yang berkemungkinan susah untuk kita tengok dia untuk Awakening macam yang Doflamingo describe. Contohnya macam Devil Fruit Bluno yang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi pintu sesuka hatinya menerusi udara. So kat sini lah kita kena perhatikan betul-betul konsep Awakening ni. Bagaimana sesebuah Devil Fruit tu boleh Awakening dan sebagainya. Dan topik yang paling hangat adalah berkenaan bagaimana Luffy akan awakenkan Devil Fruitnya. So jom kita fokuskan dalam perbincangan ini tentang Devil Fruit Paramecia pula. Tapi sebelum tu, jom kita sembang dulu tentang Devil Fruit Logia. Sebab kita nak tengok macam mana kedua-dua jenis Devil Fruit ini, Logia dan Paramecia, didefinisikan. So apakah yang membuatkan Devil Fruit Logia itu Logia dan bukanlah Paramecia dan bukan juga Zoan? Jawapannya adalah the way that how the power works, which is pengguna itu menjadi whatever the Devil Fruit is, dan begitu juga mereka mampu untuk menghasilkan whatever the Devil Fruit is, atau whatever the element atau substance dari Devil Fruit Logia yang mereka telah makan. Jadi tubuh badan mereka telah dimodifikasikan oleh Devil Fruit Logia kepada substance atau elemen, dan begitu juga mereka mampu untuk menghasilkan elemen tersebut. Jadi disebabkan itulah Magellan dari Impel Down dan Treble dari Dressrosa bukanlah pengguna Logia, bahkan mereka merupakan pengguna Paramecia. Tapi nampak macam pengguna Logia kalau kita tengok sekilas pandang. Mereka berdua ni tubuh mereka tak boleh dimodified menggunakan Devil Fruit mereka tersebut. Jadi Magellan hanya mampu untuk menghasilkan poison, namun tubuhnya tidak menjadi poison. Sama juga macam Treble yang hanya mampu menghasilkan hingus, tapi dia tidak dapat menukarkan tubuhnya menjadi hingus. So disebabkan inilah Logia dianggap sebagai Devil Fruit yang paling superior berbanding Paramecia dan juga Zoan. Jenis Paramecia kebanyakannya hanya mampu untuk menggunakan salah satu daripada kebolehan Logia, which is sama ada menukarkan tubuh mereka kepada bentuk Paramecia yang diorang makan macam Luffy, ataupun mereka hanya mampu untuk produce elemen Devil Fruit yang diorang makan macam Treble, Magellan, Galdino atau lebih dikenali sebagai Mr. Tree, Robin dan sebagainya. Dan begitu juga Crocodile yang kadang-kadang kita boleh tengok mampu untuk bertukar menjadi pasir, bahkan kadang-kadang mampu untuk memanipulasi benda menjadi pasir. So kebanyakan pengguna Devil Fruit ini hanya mampu untuk merubah bentuk tubuh badan mereka, which is Paramecia yang tadi lah. Sama ada tubuh mereka menjadi getah, menjadi smooth, menjadi berat, menjadi duri, menjadi bilah tajam, menjadi senjata, menjadi roda, menjadi halimunan dan sebagainya. Macam contoh yang kita gunakan tadi, Treble dan Magellan. Dan ada juga jenis Paramecia yang tidak menghasilkan mahupun merubah bentuk tubuh badan mereka, tapi mereka mampu untuk memanipulasi sesuatu. Contohnya macam Devil Fruit Pika yang mampu untuk memanipulasi batu di Dressrosa. Dan begitu juga dengan pengguna Paramecia lain yang lebih kurang sama juga macam Pika, that not become or transform tubuh mereka menjadi Devil Fruit, ataupun mampu mengeluarkan dari tubuh mereka elemen Devil Fruit yang diorang makan. Contohnya macam Fujitora dengan kemampuan gravitinya, Kid dengan kemampuan magnetnya, Shiki dengan kemampuan terapungnya, Whitebeard dengan kemampuan gempanya. Dan satu lagi jenis Devil Fruit Paramecia yang mampu memberi kesan kepada orang lain, macam contohnya buah Hancock, Love Fruit yang mampu untuk mengubah manusia atau haiwan menjadi batu. Dan begitu juga Sugar dengan kemampuan hobi-hobi nominya yang mana mampu untuk merubah orang lain menjadi patung. Dan Oda mengatakan jenis Devil Fruit Paramecia seperti buah Hancock dan Sugar ni adalah tersangat rare, dan disebabkan itulah dia telah melimitkan kemampuan Devil Fruit kedua-dua mereka, which is Devil Fruit buah Hancock hanya akan berkesan kepada mereka yang ada nafsu melihat dia, dan begitu juga Sugar hanya berkesan kalau dia menyentuh target dia. Cuba bayangkan kalau Devil Fruit buah Hancock tu dimakan oleh nenek Neon.
memang takkan berkesan lah kan. Siapa yang bernafsu tengok kawan tu? Dan ada juga jenis Paramecia yang mampu untuk menghasilkan dimensi yang lain, macam Devil Fruit, Bluenom yang aku sebut tadi, Dodo Fruit, Capon Gang Beji, Castle Fruit, Mirror World by Broly. Cuma apa yang menarik tentang Devil Fruit Paramecia jenis ini, mereka juga boleh dikatakan sesuai untuk berada dalam kelas Devil Fruit Paramecia yang lain. Contohnya Capon Gang Beji boleh dikonsiderkan sebagai body modification. Dan aku macam kurang sikit kalau nak bercerita soal Devil Fruit yang ada kaitan dengan nyawa ni, macam Devil Fruit Big Mom, Devil Fruit Moria, Devil Fruit Jewel Riboni dan Devil Fruit Brook. Sebenarnya Devil Fruit jenis ini dan ada beberapa Devil Fruit Paramecia yang lain juga sesuai untuk berada dalam beberapa lagi jenis Paramecia yang lain juga, yang mana pada aku berkemungkinan Devil Fruit Paramecia jenis yang macam ni bertindak sedemikian, which is mempunyai pelbagai kemampuan. Berkemungkinan Devil Fruit tersebut telah pun awakening. So di sinilah bagaimana kreatifnya Oda dalam menciptakan kemampuan atau kekuatan dalam siri One Piece ini, dan dia juga memberikan limitation terhadap sesuatu kekuatan itu. Kekuatan itu boleh memberi kesan kepada diri seseorang atau boleh memberi kesan kepada orang lain. Seseorang itu boleh menghasilkan sesuatu, seseorang itu boleh memanipulasikan sesuatu, atau boleh mempengaruhi persekitaran sekeliling seseorang itu in some way. So this is why pada aku, yes, mungkin orang akan cakap yang Logia ni paling rare antara Zoan dan Paramecia dan paling kuat di antara Zoan dan Paramecia. Cuma pada aku, in term of uniquenessnya Devil Fruit compare to Zoan, Paramecia dan Logia, pada aku Paramecia inilah yang paling unik dan paling susah untuk difahami, sebab dia ada banyak kemampuan dia yang susah untuk diterangkan dalam bahasa yang pendek. We will need a further discussion yang macam aku sampaikan dalam video ini. So guys, I hope you guys enjoy this video, dapat sedikit sebanyak kefahaman on how the Paramecia Devil Fruit works dan sebagainya. And please leave your comment down below so that kita dapat berkongsi pendapat kita bersama.